Dan kata mereka itu tidak mengapa bahawa sembahyang satu kaum akan satu jemaah di dalam satu masjid yang telah disembahyangkan jemaah di dalamnya. Dia kata tak salah. Yakni tidak mengapa berulang-ulang jamaah. Kalau kita tengok dalam hadis tuan, dalam bab sembahyang jenazah pun, sembahyang jenazah Nabi pun banyak grup. Ada dalam hadis banyak grup. Sebab ramai orang nak sembahyangkan jenazah Nabi ni, tak mau lepas peluang nak ambil kesempatan nak sembahyangkan jenazah Nabi. Habis satu keluar masuk grup lain, sembahyang habis keluar masuk grup lain. Jadi kalau orang tanya tak apa kau buat lagu tu, sedangkan itu termasuk di dalam melewat-lewatkan mayat masuk dalam kubur, sedangkan kubur itu akan jadi taman syurga. Jawab dia tak apa. Pasal apa? Pasal sabit dengan hadis Nabi sendiri disembahyangkan beberapa kali. Cuma dia kata keputusan daripada kalangan para sahabat dan juga ulama semua, orang yang sama tak boleh repeat sembahyang jemaah. Yang boleh repeat ni sembahyang fardu aja. Sembahyang jemaah tak boleh, dia kata. Sembahyang jemaah kita, sembahyang jenazah tak boleh. Kita dah sembahyang dah jenazah dia, sekali lagi mai grup lain nak sembahyang, kita nak sembahyang lagi, dilarang, dia kata. Kalau kita dah sembahyang, kita keluar, orang lain nak masuk sembahyang pula, itu boleh berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik, dan dengan dialah berkata Imam Ahmad dan Ishaq, mazhab Hambali boleh sembahyang berjemaah dalam satu masjid ni, habis dah satu jemaah, mai jemaah lain nak sembahyang, boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kata segala orang yang lain daripada ahli ilmi, sembahyanglah sekalian orang itu masing-masing seorang diri dengan tiada berjemaah. Tapi ada sekumpulan ulama lagi tak bagi. Kalau jemaah yang dah sembahyang di masjid ni dah selesai, siapa mai lambat tak boleh berjemaah, sembahyang seorang-seorang semua. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Itu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berpegang dengan mazhab Syafi'i, tak boleh. Kita mai lambat, kita nak buat jemaah lain di belakang tu tak boleh. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan mazhab apa lah ni? Ni haduk mai lambat tu sembahyang satu imam lain di belakang tu, tuan-tuan mazhab apa? Kalau kata mazhab Syafi'i, no, itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata tak boleh. Imam Syafi'i kata dalam satu masjid untuk satu waktu sembahyang hanya satu jamaah saja. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Pendapat yang kata satu jemaah dah habis, orang yang mai lambat boleh buat jemaah lain, itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi secara sedang, secara tak sedang, kita ni rupanya dalam bab ni kita ikut Hanbali. Secara tak sedang, rupa-rupanya dalam bab ni kita ikut Hanbali. Sama dengan kisah apa, bila kita kata ni sahabat kita dah meninggal dunia, mai kita pakai hadiah Fatihah dekat dia. Al-Fatihah itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sebarang bacaan tak boleh dihadiahkan kepada orang mati. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tu kita mazhab apa tu? Jadi kalau kita betul-betul baca ni apa pendapat imam-imam mazhab ni, bukan semua pendapat Imam Syafi'i kita ikut. Bukan semua yang kita ikut, ada benda yang kita tak ikut. Dan dalam bab haji hari ni pun kita dah mula tinggal beberapa pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata sentuh laki-laki perempuan, syahwat ke tak ada syahwat ke batal. Kalau sekiranya laki-laki perempuan tu halal kahwin. Tapi hari ni kita diberi taklimat dalam kursus-kursus haji, dia kata apa? Tak apa, dia kata tak batal. Itu bukan pendapat Imam Syafi'i pun kita pakai. Ada banyak, kalau disenaraikan ada beberapa perkara yang menjadi keputusan Imam Syafi'i yang kita tak pakai hari ini. Maknanya apa? Tengok keadaan lah. Dalam keadaan yang macam mana pendapat. Nama pun pendapat. Nama pun pendapat. Kalau pendapat itu nampak ketat dengan realiti kita hari ini, kita boleh ikut pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu bukan salah, tapi itu ijtihad masing-masing ulama mazhab. Kan, jadi jangan kita ekstrim sangat dalam bab ni. Jangan ekstrim sangat. Pasal apa? Pasal kita pun tak tahu semua benda kita buat tu ikut strictly ikut Imam Syafi'i ke tak, kita pun tak tahu. Pasal apa? Pasal kita pun tak mengaji. Malam ni dia main buat terkejut satu. Rupa-rupanya yang duk semayang jemaah di belakang tu,
Imam hak depan ni dah bagi salam dah, dengar dua wirid dah, mai satu grup yang lambat ni form satu jemaah di belakang tu. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bukan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Tak boleh, dia kata. Kita ulang balik baca lagi sekali. Dan kata segala orang lain daripada ahlul ilmi, sembahyang sekalian orang-orang itu masing-masing seorang diri dengan tiada berjamaah. Dan dengan dialah berkata Sufyan dan Imam Malik dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata. Baik. Dan memilih mereka itu, yakni termasuk Imam Syafi'i, akan sembahyang masing-masing, bukan berjamaah. Dia kata tak boleh buat sembahyang berjamaah dua kali di dalam satu masjid. Kalau tuan-tuan panjangkan lagi huraian tentang benda ni, dia pendapat ulama ni punya banyak tentang bab ni. Punya banyak. Satu ulama terkenal di Saudi, nama dia Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, dia mati dah. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, dia di antara ulama besar di Saudi. Dia dalam bab boleh tak boleh dalam satu masjid dibuat lebih daripada satu jamaah, dia bagi pendapat. Dia kata keadaan yang dilarang itu ialah apabila nak buat jemaah yang kedua itu dah dirancang awal, yang tu tak boleh. Bukan mai lambat, bila dah mai lambat orang dah semayang dah, maka mereka terpaksa semayang satu jemaah asing, itu tak apa, dia kata. Tapi yang ni dah plan lah, kita pergi bagi lambat sikit, sebab aku menyampah berimam dengan dia tu. Ini tak boleh, dia kata. Tak boleh. Dia tak suka. Dekat tu imam masjid tu dia tak suka. Atas sebab-sebab yang berbagai-bagai, dia tak suka. Maka dia plan lah. Dia nak main sembahyang di masjid, tapi dia tahu masjid sembahyang pukul apa, habis pukul apa, dia main lepas itu. Saja dia plan lah benda tu. Dia main bagi masjid dah habis sembahyang, supaya dia boleh sembahyang lain, dan dia tak ikut imam dia tak suka ni. Maka itu kata Syekh Utsaimin, dia kata itu dilarang. Dia kata. Satu. Kemudian dia kata yang kedua, alasan sebab apa dilarang, sebab menampakkan perpecahan di kalangan orang Islam. Nampak perpecahan sampai orang dah boleh tahu dah masjid ni akan ada dua imam. Grup ni di sembahyang awal, grup ni di sembahyang lambat. Memang dia bila pun dia macam tu lah. Bila sampai jadi macam tu, Syekh Utsaimin kata itu perpecahan yang mengaibkan orang Islam. Dan dia refer balik benda ni berlaku di Masjidil Haram dulu, dia kata. Dulu di Masjidil Haram dia ada makam-makam dia. Makam ni maksudnya apa? Kita kata markas lah, markas. Sini Ahmad bin Hanbal punya markas. Dia ada satu kursi besar dia, itu orang mazhab Hanbali di situ. Sini satu kursi besar, yakni Hanafi punya mazhab. Imam yang semayang di situ, imam yang bermazhab Hanafi, dah ikut dia ni semua pengikut Hanafi. Ada 4 di Masjidil Haram dulu ni. Apabila Raja Saudi, apa nama, Al-Malik Abdul Aziz jadi raja memerintah Saudi, dia yang memerintahkan supaya benda ni tak mau ada di dalam Masjidil Haram. Dan dia himpun semua 4 mazhab ada di Masjidil Haram tu, semua berimam kepada imam yang seorang. Zaman kita kemudian ni, dulu kita pergi di Masjidil Haram, ada kursi-kursi besar ni, tapi bukan jadi imam semayang, tapi jadi guru mengajar aja. Situ geng Syafi'i, situ geng Hambali, situ geng Hanafi, sini geng Maliki. Ada lagi, dan lah dah tak ada dah. Pasal apa? Pasal benda-benda tu menggambarkan perpecahan. Semua yang di Masjidil Haram dia ada 4 imam. Pasal apa? Pasal 4 ini mazhab lain-lain. Jadi seolah-olahnya sampai tidak ada tasamuh, tidak ada tolansuk dalam bab ni. Adakah Islam berbeza pendapat ini membawa kepada sampai jadi pecah macam tu? Perbezaan bukan dalam perkara-perkara yang basic, bukan dalam perkara-perkara yang besar. Perbezaan dalam perkara-perkara rinci, perkara-perkara kecil. Beza tentang apa? Tentang kunut sembahyang subuh.
Beza tentang apa? Tentang bila imam nak baca Fatihah, bismillah dia nak dijaharkan kan, nak dipelankan. Perbezaan tentang benda-benda rinci ini yang tiap-tiap satu mazhab mempunyai hujah dan mempunyai nas masing-masing. Yang tidak sepatutnya benda tu membawa kepada tak boleh nak berimam dengan satu imam. Jadi bila mai Al-Malik Abdul Aziz sebagai Raja Saudi pada masa tu, dia arahkan tidak boleh buat jemaah pecah-pecah macam tu, berimam kepada satu imam saja semayang. Itu pasal apa? Pasal kata Syekh Utsaimin, pasal daripada awal dah plan dah tak mau nak semayang dengan imam yang dilantik, nak semayang asing. Itu salah. Tapi bagi kes yang kata tadi, mai lambat. Bila mai lambat, tengok jemaah yang semayang dah selesai, nak buat jemaah lain di belakang. Kata Imam Hanbali, itu tak apa. Tapi kata Imam Syafi'i, tak boleh juga yang tu pun. Hampa kena semayang seorang-seorang. Ini pendapat yang ada di kalangan ulama-ulama mazhab tentang soal sembahyang dua imam di dalam satu masjid. Baik, kemudian tajuk baru, bab fi fadlil Isya wal fajri fil jamaah. Kita boleh faham materi. Simple saja, boleh faham. Baik, yang telah datang, bab yang telah datang pada menyatakan kelebihan sembahyang Isya dan subuh dengan berjemaah. Ni sembahyang Isya sekali lagi ni dengan subuh pagi esok. Dia kata cukup important kalau dibuat berjemaah ni. Ketahuilah saudaraku, bermula Isya dan subuh dengan berjemaah itu ada banyak kelebihan, dia kata. Yang ni besar pahalanya. Oleh kerana sukar nak mengerjakan dua sembahyang itu dengan berjemaah. Betul? Isya dengan subuh ni susah. Dia kata nak berjemaah. Setengah orang kata Isya tak apa susah, Ustaz, subuh tu yang susah. Tapi ada setengah pula kata, saya ni nama kata jemaah masjid memang susah. Bukan Isya dengan subuh saja, dia semua dia susah. Ada macam tu. Maka kesukaran sembahyang Isya dengan berjemaah pada sembahyang itu adalah kerana dia kata ghalib manusia. Kebiasaan manusia ni kemudian daripada maghrib maka datanglah rasa penat pasal kerja sepanjang hari. Ini dia nak start dan tu. Balik pejabat pergi orang pukul 7 sampai rumah. Pukul 7 sampai masa ada setengah jam dia nak masuk maghrib. Nak mandi berum-beram masa tu lah ayam pressure dia slow. Buka shower pun turun meleleh lagu tu aja. Nak pergi masjid. Dia kata aku Allah Ta'ala tahu aku kerja cari makan ni aku wajib juga. Dia tu cakap panjang lagu tu. Ceritanya tak main masjid. Kan? Tu kita sini. Kerja di Tanjung, duduk Sungai Petani. Balik rumah sampai pukul 7. Tuan-tuan, orang duduk KL. Orang duduk KL. Duduk di Taman Melawati. Duduk di Taman Melawati. Kerja dekat Jalan Ampang. Bukan jauh mana pun. Jalan Ampang nak pergi Taman Melawati tak jauh mana pun. Tapi sampai pukul 8. Jam. Bila sampai pukul 8, kuliah maghrib ke apa jalan. Aku minta maaf lah. Aku tahu payah lah. Pukul 8 baru sampai di rumah. Mana nak mandi manda lagi. Mana nak pergi masjid. Hanya orang yang kuat hati aja yang boleh pergi. Hak lain itu menjadi excuse, menjadi alasan untuk tak pergi masjid. Ni dia nak beritahu. Dia kata apa? Kemudian daripada maghrib itu dia akan mai rasa penat. Pasal apa? Pasal kerja sepanjang hari. Dia mai penat lepas maghrib ni. Kemudian dibawa pula makan dan minum. Ini pula penyakit. Bini kita ni yang kata agak-agak puding jagung ni tu dia pulang. Puding jagung. Kata abang, ni puding ni simpan ni anak-anak kalau biarkan daripada balon habis dah. Simpan kat abang. Alhamdulillah pakai puding tu. Pasal apa? Dia duduk keluar main makanan macam ni. Maka datanglah pula dengan sebab kenyang yang amat itu oleh lemah dan bertambah letih rasa badan. Bila dah masuk benda dalam mulut ni dia jadi ulang sawa kenyang. Tu melengkang depan TV, dia keluar pula berita pula sensasi punya. Wata berita pukul 8. Sensasi punya. Tengok berita pula. Tengah duk tengok berita orang bang Isya. Berita tengah duk. Tak apalah esok lah pergi. Abang tu esok kita pergi. Dia malam ni nak habis wata berita. Dan dengan kerana itu berhajatlah seorang yang demikian itu kepada istirahat
dan menyenangkan dirinya di rumah. Bila dah penat, bila dah makan, dia kira nak rehat di rumah. Masa itulah Estro Maharaja Lawak pun keluar. Dia keluar masa tu. Betul tak dia tuan-tuan ni? Dia ada kata ni. Betul ke kata? Betul. Yang tu aja nak tanya. Betul ya. Kalau kita satu orang yang tak boleh nak mendisiplinkan diri kita untuk mengaji agama, kita jadi lagu tu hari-hari. Hari-hari lagu tu. Dan kalau hari ni kita rajin, kita disiplinkan diri kita, malam ni masjid mana, esok masjid mana. Kalau kita hari ni macam tu, kita jangan lupa 3 tahun lepas kita macam mana. Kita pun baru dalam 3 bulan ni je. 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, macam mana kitab ni kata kita macam tu? Kita pernah lalu zaman tu. Zaman tak berasa nak pergi masjid ni, kita pernah lalu. Amailah abang ke aku masjid buat program apa, panggil ustaz mana, ceramah sempena apa, amailah abang, aku tak pergi. Pasal apa? Saya tak berasa nak pergi. Heran. Berbanding dengan kita hari ni, kita dah lepas dah benda tu 3 tahun lepas kita menjelaskan. Hari ni kita ni pula pergi jadi macam mana? Simpan ni jadual kuliah 3-4 masjid ni, simpan di rumah. Malam ni tengok, malam ni bakal orang. Malam ni orang musuh. Malam ni Taman Ria. Malam kita hari ni, tapi kita 3 tahun dulu macam kitab ni kata. Semua manusia melalui proses ini. Semua manusia dia melalui ni proses ni. Proses dia zaman dia lemah agama, dengan hari ni zaman alhamdulillah Allah buka hati dia, dia mau kepada benda agama. Ini zaman yang dilalui oleh hampir semua manusia. Payah nak cari hak beranak-beranak keluar mai baca Quran terus ni, payah cari. Payah nak cari hak macam ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka datanglah pula dengan sebab kenyang tu, jadi bertambah letih akan rasa badan dia. Maka dengan kerana itu, berhajatlah seseorang kepada istirahat dan nak senangkan diri di rumah. Imam dengan berbaring-baring, ataupun dengan sesuatu yang melalaikan penat itu. Tengok TV dan sebagainya. Di dalam hal yang demikian itu, maka sudahlah dia membawa malas datang berjemaah isyak itu. Pasal itu yang tak main masjid tu. Bukan pasal apa? Satu, penat balik kerja. Yang kedua, sampai-sampai bini jamu pudin jagung. Kemudian yang ketiga, televisyen sudah buka. Itu saja yang menghalang kita daripada main abang bekai akhirat kita ni. Baik. Istimewa pula dia kata, kalau berjauhan sikit tempat yang nak pergi jemaah tu, ini lagi cantik. Alasan lagi cantik. Pasal apa? Rumah dia dengan masjid jauh. Lagi cantik. Bang pun kira tak dengar. Bang pun kira tak dengar. Jadi nak pergi masjid yang jauh ni, duk ingat nak pergi. Dia kata bukan tak ingat. Begitu. Dia kata, Allah, saya ni bukan tak ingat nak pergi, duk ingat. Dia kata duk ingat nak pergi, duk ingat nak pergi, tapi tak pergi. Betul. Kan? Pasal apa? Pasal jauh. Maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu, dijadikan Allah bagi orang yang sembahyang isyak berjemaah itu pahala besar. Pasal benda tu susah nak buat. Siapa buat, pahala dia besar. Dan abang yang tu, oleh sukar nak mendapatkannya dan sukar nak mengerjakannya. Nak main masjid ni bukan semua. Tuan-tuan haduk main dah ni. Ni haduk main dah ni. Cuma tuang tengok tu samai. Dia lemak. Tak main pula. Ni duk main ni. Tiap-tiap malam duk pergi masjid. Tiap-tiap malam duk pergi masjid, cantik. Cuma break. Kita cari satu break. Berhenti Zat. Kata ni 2 minggu ni nak rest sikit. 2 minggu jadi 2 bulan. Dia nak pergi balik tu, dia jadi karat. Dia nak pergi tu, dia jadi berat. Dia nak pergi tu. Kalau tak berhenti, kita duk pergi, dia cantik. Dia flow cantik. Kita nanti duk teringat nak pergi masjid, teringat nak pergi. Berhenti aja tak pergi, dia nak pergi balik tu, susah. Benda ni dilalui oleh semua orang. Demikianlah datang hadis yang menunjukkan besar pahala. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-isya fil jamaah kana lahu qiyamu nisfi lailah. Tu dia pahala dia tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hadir dia sembahyang isya berjemaah,
Nescaya adalah bagi orang yang hadir itu pahala seperti mana berjaga berbuat ibadah separuh malam. Ni, siapa yang berjaya mai ke masjid, semayang jemaah Aisyah di masjid, pahala dia mai masjid, semayang jemaah Aisyah di masjid ni, pahala dia sama macam separuh malam dia qiyamul lail. Tu Allahu Akbar tuan-tuan. Hadis ni esok dia nak teringat bila tuan? Di mahsyar esok dia teringat. Bila amalan kita ditimbang, tengok-tengok kita masalah besar. Bila masalah besar masa tu, pasal apa? Pasal amalan korang. Masa tu teringat hadis ni. Hari itu lah, kalau aku tak boleh 5 waktu semayang masjid, kalau aku boleh pergi Aisyah saja pun, penimbang nanti berat elok lah. Masa tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Masa untuk kita nak ambil tindakan bila? Lah, tumpang boleh duduk main ni. Semalam pergi Masjid Negeri, ada satu sahabat masjid ni pun dia duduk main dulu, dia tidur belah depan ni, janggut putih. Lepas duduk di Bayan Baru. Main, lepas di 3 orang duduk main selalu. Ikut merata. Beberapa kuliah belakang ni saya tak nampak dia. Tapi kawan duduk main satu kaitan dengan dia ada semalam jumpa orang tua ni. Dia tahu ustaz nak beritahu, saya ingat ada sahabat kita yang aman Nabi nama meninggal dah. Terkejut kan? Terkejut. Dia umur berapa? Dia tak sampai 60 ustaz. Heart attack. Saya kata dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dia, kasihani dia. Pasal apa? Dia towards the end hidup dia committed dengan masjid. Mudah-mudahan kita tak tahu. Kita tak tahu ni kita nak mati bila, dan dekat nak mati kita nak jadi macam mana tak tahu. Berapa banyak dah yang Allah tunjuk kat kita ni, berapa banyak dah bagus, mai tahu ujung dia rosak, tengah duk rosak tu mati. Allahu akbar wal a'yazu billah. Takut, tak tahu. Tu yang doa tu, yang Nabi pun baca dalam doa dia, Nabi pun baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, bagilah ending, penamat hidup kami ini dengan penamat yang cantik. Kita ni macam mana pun kita dulu, macam mana pun rekod kita hak lepas, macam mana pun buh tepi, tapi ujung kita elok. Masalah dia apa dia? Kita tak tahu ujung tu bila. Ada orang ujung dia umur 70, ada orang ujung dia umur 60, ada orang ujung dia umur 50, ada orang ujung dia umur 40. Jadi kita tak tahu yang kata ujung untuk bila, kita tak tahu. Jadi kerana tak tahu, kita kena elok sentiasa. Pasal kita tak tahu ujung kita bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah baca dalam tafsir cerita tentang Bal'am bin Ba'ura misalnya, daripada orang kanan Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ura, orang kanan Nabi Musa. Apa-apa hal dia berada belah kanan, dia right hand man kepada Nabi Musa. Saja nak jadikan su'ul khatimah, nak jadikan ujung hidup dia tu tak cantik, saja nak pergi jadi macam tu. Apa dia? Musuh Nabi Musa, di antaranya nama Bani Kan'an. Dan tafsir cerita benar ni, riwayat di dalam tafsir. Bani Kan'an ini musuh Nabi Musa. Dia tengok macam mana kita nak bagi kalah Nabi Musa ni, macam mana kita cari siapa orang kanan dia, kita pegang orang kanan dia, kita bribe dia, kita rasuah dia. Maka Bani Kan'an jumpa dengan Bal'am. Dan Bal'am bin Ba'ura ni dia satu orang yang mustajab doa. Dia orang bagus, doa dia Allah terima. Tapi nak dijadikan satu ujian kepada dia, bila mai Bani Kan'an jumpa dia, minta khidmat doa dia. Tolong doa supaya Allah binasakan Musa. Dengan kerana sedikit insentif, dengan kerana sedikit ganjaran yang tak ada nilai di akhirat esok, dia terpedaya, dia terima. Bila jadi perang
perang antara Musa dengan Bani Kan'an, dia doa ada di sebelah Bani Kan'an. Dia angkat tangan, dia nak minta dekat Tuhan, ya Allah binasakan Musa, ya Allah binasakan Musa. Dia nak sebut yang tu, Allah hantar main malaikat twist lidah dia. Dia sebut ya Allah binasakan Bani Kan'an. Kau ni kata kami bagi duit kan? Yang doa bagi kami lipat pasal apa? Dia nak sebut ya Allah binasakan Musa, twist lidah dia, dia sebut ya Allah binasakan Bani Kan'an. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata apa? Turun ayat masaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas. Ayat tu. Perumpamaan orang macam ini seperti mana anjing. Tuhan kata, Tuhan panggil anjing kat dia. Daripada orang kanan Nabi, orang kanan Nabi Musa, tiba-tiba Allah kata masaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan dia macam mana seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas. Kalau hang halau dia pun dia duk jelai lidah, kalau hang tinggal dia pun dia jelai lidah. Au tatrukhu yalhas. Hang tinggal dia, hang tak halau dia pun lidah duk jelai situlah. Dan dalam tafsir dia kata apa? Akhirnya Allah perintah ke malaikat suruh rentap lidah dia keluar nak terampak dia atas perut ni. Begitulah habis umur Bal'am bin Ba'urah. Satu riwayat klasik yang dibawa mai di dalam tafsir Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takut kita bila baca. Bukan takut, takut kita sendiri. Kita sendiri ni tak tahu macam mana. Depan mata Allah dah tunjuk orang ramai dah. Satu ketika punya berdekat-dekat, mai satu ketika jadi lain. Satu ketika mendukung perjuangan Islam, satu ketika menentang. Bukan tak join dengan perjuangan Islam, menentang perjuangan Islam. Benar macam ni yang tibar pada kita. Kita ni minta dekat Allah, ya Allah, tamatkanlah hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tajuk yang kita baca ni. Dia kata apa? Esok kita nanti menyesal. Malam ni kita baca hadis ni, kita tak ambil dia untuk buat amalan. Esok kita nanti menyesal. Dia kata man syahidal isya fi jama'ah kana lahu qiyamun nisfi lailah. Dia kata barang siapa yang pi sembahyang Isyak berjemaah, maka dia dapat pahala seperti mana sembahyang malam separuh malam. Macam tu punya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang boleh dibuat benda tu. Orang yang bawah tu dia kata dan telah datang juga hadis kelebihan sembahyang subuh dengan berjemaah serta besar pahalanya. Dia kata oleh kerana sukar seseorang mengerjakannya lebih daripada fardu yang lain. Sembahyang subuh ni paling susah lah. Nak main masjid, nak sembahyang subuh ni paling susah. Iaitu sedia maklum pada kita, waktu subuh itulah waktu yang amat sedap tidur, dia kata. Itu time dia kata. Masa itulah mimpi cantik ni pun nak main masa itulah. Mimpi yang cakap seorang, mimpi yang apa, macam tu lah. Dia main ni, Allah satu gambar habis, main satu gambar habis. Dia main ni gambar bukan-bukan. Masa tu dekat-dekat nak subuh. Istimewa bagi orang muda, dia kata, dan bagi kaki yang berjaga malam. Ni kaki Facebook ni. Memang subuh payah lah. Pukul 2, pukul 3 pagi Facebook lagi. Duk cek Facebook, duk baca siapa member sekolah rendah lama dulu ni, duk sandakan tahu lah datu mana. Duk jumpa balik dia ni, duk seronok, duk apa ni. Buka tengok pula ni kawan-kawan, dia ni tak tidur lagi pukul 1, pukul 2, chatting pula dalam Facebook ngomong, subuh tu lepas. Ni dia ni kata ni, kitab kata istimewa orang muda, dia kata, dan kaki berjaga malam, dia kata. Ataupun dia kata bertemu dengan musim dingin, nak jadi cantik lagi, dia main musim sejuk, dia main musim hujan lagi, duk tarik selimut. Maka amatlah sukar seseorang itu melawan nafsu, meninggalkan tidur itu. Kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Kita cek balik diri kita. Kita ni yang subuh tak tinggal ni bila mula? Subuh tak tinggal, subuh tak qada ni, kira sembahyang subuh on time, bila mula? Cek balik. Baru 3 bulan. Kacau. 3 bulan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه